Dan keadilan, iaitu Parti Keadilan Rakyat, saudara-saudari, adalah parti yang terkedepan. Ketika itu, parti pertama yang memohon agar Hari Malaysia disambut dan ada cuti khas bagi kita mengiktiraf kedudukan, bukan sahaja Persekutuan Tanah Melayu nak terbentuk kena ada Sabah dan Sarawak. Maka saudara-saudari yang saya muliakan, saya ingin menekankan hari ini kita memang perjalanan yang agak panjang. Esok saya tidak dapat bersama di Melaka, saya di Pulau Pinang, ada program di sana. Tapi sebelum saya naik ke atas pentas, ada seorang gadis menanyakan kepada saya, kenapa saya ambil keputusan untuk masuk juga dalam politik. Mengambil keputusan untuk bertanding dalam pilihan raya. Dan mungkin ramai yang tidak mengenali, tapi pada tahun 1998 ketika itu saya belum pun mencecah 18 tahun. Pada tahun tersebut Malaysia menyaksikan krisis politik, krisis keuangan, krisis yang melanda bukan sahaja mata wang kita yang diserang, tapi politik yang telah menyaksikan ledakan anak muda keluar beramai-ramai kerana kita nampak bagaimana kepincangan dan salah guna kuasa oleh mereka yang berada dalam pihak eksekutif, khususnya bidang kehakiman negara. Jadi jawapan saya mudah, bila kita mahu melakukan sesuatu perubahan yang lebih baik. Kita bukan lakukan semata-mata untuk diri kita. Kerana pada saya sebagai salah seorang anak Malaysia, kalaulah Malaysia ni nak maju, kita perlukan bidang kehakiman yang mampu menjanjikan keadilan. Tak kiralah orang itu bekas Perdana Menteri ataupun seorang pekerja, blue collar, pekerja kilang, di mana-mana sekalipun. Sistem kehakiman hanya menjanjikan kebebasan untuk mereka yang tidak bersalah. Maka pada saya ini penting. Kerana kalau kita tidak bersama, kita tak ambil keputusan nak cakna, bagaimana nak jadikan masa depan itu masa kita. Saya harus tekankan jugalah pada 1998 pilihan raya pertama yang kita libatkan diri ketika itu tahun 1999. Saya tak bertanding, saya bertanding tahun 2008. Tapi saya boleh maklumlah tak sangkalah keadilan bukan sahaja 10 tahun, dah masuk 2 dekad. Dan masih lagi kita, kalau dulu datang ke negeri Johor, saudara-saudari, dapat 5 orang pun alhamdulillah. Tapi sekarang saudara-saudari, terima kasih. Walaupun kita tak menang Larkin lagi, tapi di Johor Bahru, dan insya-Allah kita teruskan lagi track record prestasi untuk berkhidmat. Nak menang bukan kerana diri kita. Nak menang supaya kita dapat laksanakan dasar program yang berkebajikan untuk rakyat. Nak menang, nak lawan rasuah. Nak menang, nak lawan salah guna kuasa. Dan kalau sekarang selepas pandemik, kita masih lagi merasakan bahawa kerajaan yang ada, yang telah memberikan tekanan ekonomi sesempit ini, yang memaksa kita sampai ke tahap terpaksa mendesak supaya bantuan diberikan tepat pada masanya. Saya tak tahulah nak bagi tahu negara mana yang setanding Malaysia dah 3 kali naik OPR. Tapi untuk syarikat-syarikat tempatan tidak datang tepat pada masanya. Bukan kata-kata saya, ini daripada laporan ekonomi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan sendiri. Hatta masa pandemik, jangan lupa, kebanyakan kontrak yang tidak adil. Ada yang menyewa, disuruh dihalau pada awal bulan kerana tak boleh bayar. Tapi Malaysia memperkenalkan rang undang tersebut 7 bulan lebih lewat daripada Singapura. Sedangkan rakyat, penyewa, semua yang memerlukan bantuan, memerlukan perubahan yang hanya boleh dilakukan di peringkat parlimen. Tapi parlimen ketika itu tidak dibuka. Jadi saya bawa ini saudara-saudari kerana sejarah
Sejarah dia mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dia mengajar rakyat. Ya, sebenarnya segala perubahan yang kita nampak, pertama saya sebut bidang kehakiman. Dan kita di Malaysia merupakan satu-satunya negara di rantau Asia Tenggara yang menyaksikan mantan Perdana Menterinya dihukum penjara atas kesalahan rasuah. Ini tidak datang secara percuma. Datang pertama menerusi undi rakyat. Siapa sangka, siapa jangka lepas 6 dekad Barisan Nasional tidak mampu lagi berkuasa. Rakyat yang buat. Rakyat yang keluar berbondong-bondong melakukan perubahan pada pilihan raya ke-14. Tahun 2018. Kita terkejut di kawasan-kawasan yang tak pernah kita menang. Dan atas dasar itu, ada dilaksanakan ya, pada kes Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998, saudara-saudari, ketika itu, kena ramai yang menanyakan kepada saya, apa ketika itu, sampai pergi ke Geneva, kita filekan ya kes. Kita bukan saja file dengan pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kerana kalau kita cakap tak bersalah tanpa dalil, tanpa bukti, what is that? Everything is based on evidence. Dan badan terkemuka International Commission of Jurists telah memeriksa, menyiasat bukan sahaja kes Datuk Seri Anwar, kes Lim Guan Eng, kes Irene Fernandez, dan diputuskan oleh Badan International Commission of Jurists tahun 1999. Ini sejarah. Mungkin tak keluar TV3, mungkin tak keluar Utusan Malaysia, mungkin tak keluar Berita Harian, tapi kebenaran tetap kebenaran. Keluar dalam sejarah terpahat bahawa pihak kerajaan telah mempengaruhi keputusan dan penghakiman dalam tiga kes tersebut. Barulah berlaku reformasi. Ditubuhkan ketika itu Suruhanjaya Pelantikan Hakim. The Judicial Appointments Commission, reformasi yang berlaku ya. Kemudian akhirnya nama-nama tertentu, hakim-hakim yang tersohor. Bagaimana negara-negara ya menjamin kredibiliti hakimnya? Kalau di Korea Selatan dalam gerakan rakyat ya, satu ketika dahulu mereka pamerkan dalam iklan. Kalau hakim ada duit lebih daripada kawalan, dia letak nama, dia letak aset, tak ada siapa boleh lari. Maka kita hanya perlu lihat pemilihan hakim yang akhirnya membuahkan hasil menerusi penghukuman yang dijatuhkan di atas kes rasuah.